Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hajar, nutritionist dari Farmasi Kaisar. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai satu topik iaitu diet intermittent fasting atau lebih dikenali sebagai diet IF. Diet IF ini merupakan sebuah diet yang berkonsep mengawal pola makan mengikut waktu tertentu. Dan diet ini sebenarnya berbeza dengan diet-diet yang lain seperti diet Atkins, diet keto, diet suku-suku separuh dan sebagainya, yang mana lebih fokus mengatur menu atau makanan diet, manakala diet IF ini lebih fokus kepada pengaturan waktu makan dan juga waktu berpuasa mengikut tahap kesesuaian dan kemampuan seseorang individu. Okey, antara kelebihan diet IF ni selain daripada untuk memiliki badan yang langsing dan kurus, ia juga dapat mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular kerana dapat mengurangkan paras kolesterol jahat dalam tubuh. Yang kedua, dapat mengawal penyakit diabetes jenis 2 kerana diet IF ini sebenarnya mampu untuk mengurangkan paras insulin resistance. Okey, dan yang ketiga, meningkatkan metabolisme tubuh badan. Dan yang keempat, dia juga dapat mengurangkan oxidative stress, yang mana oxidative stress ini merupakan punca kepada peningkatan paras radikal bebas dalam badan kita. Bagaimanakah diet IF ini diamalkan? Diet IF ini terbagi kepada dua tempoh waktu, iaitu fasa yang pertama, fasa berpuasa, dan yang kedua adalah fasa makan. Dan bagi tempoh fasa berpuasa ini, seseorang individu itu hanya boleh mengambil minuman seperti air kosong, teh hijau, teh atau kopi tanpa gula dan susu, dan juga sebarang minuman yang tidak mengandungi sebarang gula ataupun susu. Manakala bagi tempoh fasa makan, individu itu perlu mengambil makanan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Dan yang kedua, mestilah mengambil diet atau makanan yang sihat dan seimbang. Dan yang ketiga, perlulah mengurangkan pengambilan makanan atau minuman yang tinggi dengan kandungan gula, garam, minyak, lemak dan juga mengelakkan makanan berproses. Terdapat beberapa kategori diet IF yang sering diamalkan. Antaranya yang pertama adalah overnight fasting ataupun berpuasa semalaman. Dan bagi kaedah overnight fasting ini, tempoh waktu kita tidur juga dikira sebagai tempoh berpuasa. Dan kaedah ini sering diamalkan mengikut nisbah 16, nisbah 8, iaitu 16 jam waktu berpuasa dan juga 8 jam waktu untuk makan. Sebagai contoh, kita mula berpuasa pada pukul 8 malam dan 16 jam berikutnya baru kita boleh mula makan ataupun mengakhiri kita punya intermittent fasting ni, iaitu pada pukul 12 tengah hari. Dan memula 12 tengah hari sehingga 8 malam berikutnya adalah merupakan tempoh fasa makan. Dan kitaran ini sebenarnya kita boleh tukar atau ubah mengikut kesesuaian ataupun kemampuan kita sendirilah. Okey, dan kaedah kategori yang kedua adalah time restricted fasting ataupun berpuasa pada tempoh waktu tertentu. Dan sebenarnya kaedah yang kedua ini adalah lebih mirip dengan amalan berpuasa bagi umat Islam, yang mana kita perlu berpuasa sekurang-kurangnya 14 hingga 16 jam. Sebagai contoh, kita mula berpuasa pada jam 5 pagi dan kita berbuka puasa pada pukul 7 malam. Okey, ini sangat-sangat mudah untuk diamalkan. Dan yang ketiga adalah alternate day fasting. So alternate day fasting ni bermaksud puasa selang hari. Sebagai contoh, kita berpuasa pada hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat, hari Ahad, hari Selasa dan seterusnya lah. Dan perlu diingatkan bagi kaedah yang ketiga ini, pada hari yang kita berpuasa tu sebanyak 500 hingga 600 kalori sahaja yang boleh kita ambil. Terdapat beberapa kesalahan yang perlu kita elakkan sekiranya kita ingin mendapatkan result yang optimum melalui konsep diet IF ni. Okay, yang pertama, kita perlu mengelakkan untuk tidak melakukan sebarang senaman atau aktiviti fizikal. Bermaksud kita mesti melakukan senaman atau aktiviti fizikal sekurang-kurangnya untuk 30 minit bagi setiap kali sesi. Yang kedua adalah mengelakkan untuk tidak berpuasa sepenuhnya. Bermaksud semasa tempoh kita berpuasa tu, kita mesti betul-betul kontrol pengambilan minuman yang kita ambil. Mesti yang tidak mengandungi gula atau susu ataupun yang berkalori. Dan yang ketiga, untuk elakkan
tidak mematuhi jadual waktu makan ataupun batas kalori yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, mestilah tidak bergantung semata-mata kepada diet sahaja. Yang ini bermaksud kita sebenarnya boleh atau digalakkan untuk mengambil makanan tambahan yang bersesuaian dengan kita. Anda perlu menghentikan diet IF ini sekiranya mengalami simptom seperti pening kepala, hitam, badan lesu, letih dan tak bertenaga, tubuh badan menggigil atau menggeletar, serta penglihatan mula menjadi kabur. Dan anda juga disarankan untuk menjalani ujian kesihatan sebelum, semasa dan selepas anda menjalani diet IF ini. Jadi tunggu apa lagi? Datanglah ke cawangan Kaisar Farmasi berdekatan dengan anda untuk menjalani ujian pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh. Kami bersedia memberikan perkhidmatan konsultasi kesihatan secara percuma dan menjawab segala kemusykilan anda. Terima kasih.